Okey, seterusnya kita sambung untuk contoh soalan faedah atas baki. Faedah atas baki. Okey, kita tengok soalan dia di sini. Okey, soalan dia berbunyi, Encik Haris membuat pinjaman peribadi sebanyak RM10,000 dari Bank Mulia dengan kadar faedah 6% atas baki. Sekejap. Okey. Okey, kadar faedah 6% atas baki. Okey, tempoh bayaran balik adalah selama 7 tahun. Okey, 7 tahun manakala ansuran bulanan sebanyak RM150. Okey, dia bagi di sini ansuran bulanan sebanyak RM150. Okey, dia minta kita hitung jumlah faedah yang perlu dibayar oleh Encik Haris bagi 3 bulan pertama. 3 bulan pertama. Okey, jadi penyelesaian dia, okey. Dia minta kita cari 3 bulan pertama. Jadi kita kena cari untuk 3 bulan lah. Okey, bulan yang pertama, bulan yang kedua dan bulan yang ketiga. Okey. Di sini kita lihat, kita buat untuk bulan yang pertama dahulu. Okey. Bulan yang pertama. Kita tengok, okey. Faedah. Faedah tadi rumus dia sama juga dengan I sama dengan P R T. Okey. P R T pinjaman darab kadar faedah darab dengan tempoh masa. Okey. Okey, kita tengok faedah untuk bulan pertama. Okey. 10,000 pinjaman. Okey. Pinjaman dia 10,000 kita darab dengan kadar faedah. Faedah tadi diberikan di atas adalah 6%. 6%, saya tulis di sini 6/100. Okey, kita darab dengan tempoh masa dia lah. Okey. Okey, kita lihat di sini. Okey. Untuk dalam rumus ni, tempoh masa kebiasaannya digunakan dalam tahun. Jadi, di sini kita hanya mahu untuk 1 bulan saja. Okey, macam mana kita buat? Tempoh masa ni kita mahu 1 bulan. 1 bulan saja dalam tempoh masa 1 tahun. Dalam 1 tahun tu lah. 1 tahun ada 12 bulan. Jadi kita tulis dia, darab dia dengan 1/12. Akan dapat RM50. Ini untuk faedah bulan pertama. Jadi kita tengok di sini, jumlah pinjaman pada akhir bulan pertama. Jumlah pinjaman pada akhir bulan pertama. Okey. Iaitu RM10,000 tadi jumlah pinjaman dia. Kita tambah dengan RM50. Ini untuk faedah bulan pertama tadi. Kita tambah. Jadi jumlah dia kita akan dapat RM10,050. Okey, RM10,050. Okey, jadi kita lihat baki selepas bayaran ansuran. Baki selepas bayaran ansuran bulan pertama. Macam kita baki tadi, jumlah pinjaman tadi setelah kita tambah jumlah pinjaman yang dia buat pada awalnya itu RM10,000, kita tambahkan dengan faedah bulan pertama tadi. Okey, kita tolakkan. Kita sudah dapat jumlah tadi kan? RM10,050. Kita tolakkan dengan ansuran bulanan. Ansuran bulanan yang diberikan dalam soalan tadi iaitu RM150. Kita akan tolak. Jadi kita dapat baki selepas bayar ansuran bulan pertama dia adalah RM9,900. Okey, ini untuk bulan yang pertama. Okey, bulan pertama settle. Okey, kita lihat untuk bulan yang kedua. Bulan yang kedua. Jumlah baki pinjaman pada awal bulan kedua. Okey, jumlah baki pinjaman dia adalah RM9,900. Jumlah baki bulan dia lah. Okey. Jadi sama juga macam tadi, kita cari dahulu faedah untuk bulan kedua.
faedah bulan kedua, iaitu kita gunakan jumlah baki pinjaman ni. Jumlah baki pinjaman. Jumlah baki pinjaman kita darabkan dengan kadar faedah tadi. Kadar faedah 6% atas baki ni. Kita darab dengan 6/100 dan kita akan darab dengan tempoh masa dia lah. Sama macam tadi. Yang di atas yang cikgu terangkan tadi. Okey, dan kita akan dapat faedah bulan kedua untuk bulan kedua. Iaitu RM49.50. Okey, ni untuk faedah bulan kedua. Jadi, kita lihat di sini jumlah pinjaman bagi akhir bulan kedua. Jumlah pinjaman pada akhir bulan kedua. Okey, kita tambahkan jumlah baki pinjaman pada awal tadi, awal bulan tadi. Kita tambahkan dengan jumlah pinjaman bagi akhir bulan. Okey, ini baki pinjaman untuk awal bulan kedua. Kita tambah dengan jumlah pinjaman akhir bulan kedua. Cikgu tulis di sini lah. Siapa baki pinjaman awal bulan kedua. Maaf kalau tulisan cikgu susah mau kamu baca. Okey, kita tambah dengan maafkan cikgu tadi cikgu tersilap. Okey, cikgu tersilap cakap tadi. Okey, di mana? Ini sepertinya di sini adalah faedah. Faedah bulan kedua. Faedah bulan kedua. Maaf, tadi cikgu tersebut yang belakang ni adalah pinjaman pada akhir bulan. Maaf. Okey, sepatutnya yang sebetulnya adalah kita mau cari dia punya jumlah pinjaman dia bagi akhir bulan kedua. Okey, yang mana kita tambahkan baki pinjaman awal bulan. Awal bulan kedua tadi kita tambah dengan faedah bulan kedua. Faedah untuk bulan kedua. Jadi kita akan dapat RM9.949.50. Ini untuk jumlah pinjaman dia lah pada akhir bulan kedua. Jadi, okey. Kita akan lihat baki dah. Baki selepas bayaran ansuran. Dia sudah bayar ansuran. Okey, jadi untuk bulan kedua ni dia sudah bayar ansuran. Jadi berapa baki dia yang tinggal? Baki dia kita lihat. Okey, tadi yang jumlah pinjaman bagi akhir bulan tadi yang kita cari. Kita tolakkan dengan bayar ansuran iaitu 150. Akan dapat baki dia iaitu berjumlah RM9.799.50. Okey, untuk bulan kedua. Okey, jadi settle bulan kedua. Settle bulan kedua. Dah, okey. Dan kita tengok yang untuk bulan ketiga. Bulan ketiga pula. Untuk bulan ketiga. Okey. Di sini jumlah baki pinjaman pada awal bulan ketiga iaitu RM9.799.50. Okey, kita ambil baki tadi lah, baki pada bulan kedua tadi. Okey, kita bawa dia akan jadi jumlah baki pinjaman pada awal bulan ketiga. Okey. Sama juga macam tadi, kita cari dia punya faedah untuk bulan ketiga di mana kita darabkan jumlah baki pinjaman pada awal bulan ketiga tadi. Kita darabkan dengan kadar faedah tadi 6%, darab dengan tempoh dia 1/12. Okey, dan kita akan dapat RM49. Okey, ni untuk faedah dia, faedah. Jadi kita tengok jumlah pinjaman bagi akhir. Akhir pula, ini untuk akhir bulan ketiga. Di mana kita tambahkan jumlah baki pinjaman pada awal bulan ketiga tadi, kita tambahkan dengan faedah bulanan. Faedah bulan ketiga. Apa cikgu tadi? Faedah bulan ketiga kita tambahkan. Okey, tambah kita akan dapat iaitu RM9.849.50 untuk jumlah pinjaman pada akhir bulan ketiga. Okey, jadi kita sudah dapat jumlah dia. Okey, kita tengok. Okey, setelah tu
tengok baki dia pula. Baki dia selepas dia membayar ansuran lah untuk bulan ketiga ni. Selepas dia membayar ansuran untuk bulan ketiga. Berapa? Sama juga jumlah pinjaman bagi akhir bulan ketiga tadi kita tolakkan dengan bayar ansuran tadi lah. Bayar ansuran 150 dapat kita akan dapat baki dia RM9,698.50. Jadi, okay, kita sudah cari untuk ketiga-tiga bulan tadi. Kita sudah cari untuk ketiga-tiga bulan tadi. Okay. Jadi, kita akan tambahkan, sebab dalam soalan tadi, kita tengok soalan semula. Dia minta kita hitung jumlah faedah yang perlu dibayar bagi 3 bulan pertama. Jadi kita kena tambahkan faedah yang kita cari tadi. Faedah untuk bulan pertama, bulan kedua dan bulan ketiga tu kita tambah semua. Kita tambah semua. Yang pertama tadi, untuk bulan pertama RM50. Untuk bulan kedua RM49.50. Dan untuk bulan ketiga RM49. Dan kita akan dapat jumlah dia. Jumlah faedah RM149.50. Dan ini adalah yang dia cari. Yang dia mau tadi. Yang soalan minta jumlah faedah bagi tempoh 3 bulan pertama. Okey. Okey, jelas? Okey. Okey. Kita akan teruskan dengan setakat ni itu untuk bahagian faedah atas baki dan faedah sama rata yang tadi itulah. Yang pertama sekali kita buat. Okey, jadi kita pergi kepada slide yang seterusnya. Kita balik kepada slide. Okey, slide PowerPoint ni kita move on kepada slide yang seterusnya. Iaitu menyelesaikan masalah yang melibatkan pinjaman. Okey. Tengok contoh. Contoh ni kamu boleh tengok juga dalam buku teks muka surat 80 dan 81. Okey, contoh ni cikgu ambil daripada buku teks juga. Nanti kamu sambil-sambil kamu boleh lihatlah dalam buku teks. Okey, kita tengok di sini. Okey, soalan dia iaitu kita baca soalan dia dahulu, kita fahamkan soalan dia dululah apa yang dia minta. Okey. Encik Vincent mula berkhidmat sebagai seorang guru kerajaan dengan pendapatan bulanan sebanyak RM2,800. Okey. Beliau membuat keputusan untuk membeli sebuah kereta baharu untuk berulang-alik dari rumah ke tempat kerjanya. Okey, jadi seterusnya beliau menghubungi 2 buah bank untuk mendapatkan pinjaman sebanyak RM40,000. 2 buah bank. Dia hubungi 2 buah bank untuk mendapatkan pinjaman sebanyak RM40,000. Selain itu, setiap bulan beliau juga memerlukan RM1,500 untuk menampung perbelanjaan lain. Okey. Berikut merupakan pakej pinjaman yang ditawarkan oleh 2 bank kepada Encik Vincent. Okey, ini ada pakej yang ditawarkan oleh bank, 2 bank yang berlainan lah, bank yang telah dia hubungi tu. Kita dapat lihat di sini di mana jumlah pinjaman dia mau pinjam RM40,000. Okey. Untuk tempoh bayaran untuk bank A 9 tahun dan untuk bank B 6 tahun. Kadar faedah untuk bank A kadar faedah sebanyak 4.5% dan untuk bank B 5%. Seterusnya kita tengok penjamin. Untuk bank A tidak perlu, bank B memerlukan penjamin lah. Okey, soalan dia, kemukakan cadangan kepada Encik Vincent, bank Encik Vincent. Kita kemukakan cadangan kepada Encik Vincent. Bank manakah yang sesuai digunakan untuk pinjaman keretanya?
Nyatakan alasan anda. Okey, demo kita bagi cadangan. Bank mana yang sesuai untuk dia pilih, untuk Encik Vincent pilih untuk pinjaman keretanya. Okey, tengok penyelesaian dia. Okey, penyelesaian dia. Okey, kita lihat kepada bank A dahulu. Kita buat satu-satu. Okey, kita pergi kepada bank A dahulu. Okey, kita tengok berapa jumlah bayaran balik dia lah. Jumlah bayaran balik iaitu rumus dia kita sudah belajar tadi. A sama dengan P tambah PRT. Okey, ini untuk jumlah rumus bayaran balik. Jadi kita selesaikan. P, kita tahu P di sini. P tadi di atas sudah disenaraikan Rp40.000. Okay, kita tambah dengan PRT. P sama juga Rp40.000. Kita darab dengan R, yang mana tadi untuk bank A kadar faedah dia sebanyak 4.5%. Tukar 4.5%. Darab dengan tempoh dia. Tempoh dia, tengok di atas tadi, tempoh bayaran 9 tahun. Okey. Jadi kita selesaikanlah. Okey, ini sama juga dengan atas ni, ini sama juga. Tapi dia sudah selesaikanlah untuk bahagian PRT ni. Dia sudah selesaikan bahagian PRT. Okey, jadi Rp40.000 tambah dengan 16.200. 16.200 dan kita akan dapat jumlah bayaran balik sebanyak RM56.200. Ini untuk jumlah bayaran balik. Lepas tu kita tengok untuk ansuran bulanan dia. Ansuran bulanan berapa yang perlu dia bayar lah tiap-tiap bulan. Okey. Jadi 56.200 kita bahagi dengan tempo bayaran dia tu dalam bulan. Dalam bulan yang mana kita tukarkan untuk bank A tadi tempo bayaran dia 9 tahun kan. Dia bagi dalam tahun. Kita tukar dia dalam bulan. Dalam bulan kita darab dengan 12. Kita akan dapat 108 bulan. Kenapa kita tukar kepada bulan? Sebab kita mau bayar dia tiap-tiap bulan. Nama dia ansuran bulanan. Kita mesti dalam bulan. Okey, untuk bulan lah. Jadi kita akan dapat ansuran bulanan dia iaitu sebanyak RM520.37. Ini untuk bank A. Untuk bank A. Okey, seterusnya kita lihat kepada bank B. Bank B. Okey, bank B sama juga seperti bank A tadi. Kita cari jumlah bayaran balik dia dahulu. Jumlah bayaran balik. Gunakan rumus yang sudah kita belajar tadi. A sama dengan P tambah PRT. Okey, kita masukkan maklumat-maklumat yang ada tu lah dalam rumus ni. Macam P. Okey. P di sini kita tengok ada P 40.000 tambah dengan ni PRT. Okey. Kita tambah dengan P 40.000 darab dengan 5/100 kadar faedah dia tadi untuk bank B darab dengan 6 tempoh bayaran dia yang dia berilah yang bank B beri. Okey. Jadi jumlah bayaran balik yang kita dapat di sini ialah RM52.000. RM52.000. Okey. Sama juga kita cari ansuran bulanan dia, ansuran bulanan. Okey. Jumlah bayaran balik tadi yang kita dapat iaitu 52.000. Kita bahagi dengan 72. 72. Okey, 72 6 darab dengan 12. Jadi kita dapat 72. 6 darab dengan 12. 1 tahun kita ada 12 bulan. Jadi kita tukarkan 6 tahun kita darab dengan 12 untuk dapatkan di dalam bulan. Jadi kita akan dapat ansuran bulanan dia iaitu RM722.22. Okey, settle untuk bank B. Seterusnya apa yang kita perlu buat? Kita tengok, kita bandingkan mana yang lebih baik, mana yang lebih sesuai
untuk Encik Vincent pilih. Okey, jadi di sini kita tengok, kita cari tadi berapa jumlah bayaran balik dia. Untuk bank A, RM56,200. Ansuran bulan dia sebanyak RM520.37. Dan untuk bank B, kita tengok jumlah bayaran balik dia sebanyak RM52,000. Dan untuk ansuran bulanan dia sebanyak RM722,22. Okey, jadi kesimpulan yang dapat kita buat, buatlah berdasarkan apa yang sudah kita cari di atas ni. Kesimpulan dia, okey, Encik Vincent harus memilih bank A. Kenapa? Okey, bank A, kerana bank A dia mengenakan faedah yang lebih rendah berbanding bank B. Ataupun kita tengok di sini, okey, di sini kita dapat lihat dalam pelbagai aspek lah. Okey, macam di sini dia kata pilih bank A sebab bank A ni dia kenakan faedah yang lebih rendah berbanding bank B. Macam kita dapat lihat di atas tadi. Okey. Okey, dalam package pinjaman yang dia beri itulah. Okey, kita nampak di sini bank A dia berikan kadar faedah dia lebih rendah daripada bank B. Iaitu bank A 4.5% manakala bank B 5%. Okey. Okey. Okey, namun tempoh bayaran yang berlainan menyebabkan amount faedah yang dibayar adalah berbeza. Okey. Tapi kita tengok di sini tempoh bayaran dia pula bank A dia bagi tempoh bayaran 9 tahun. Lebih lama berbanding bank B iaitu 6 tahun. Okey. Okey, banyak sudut yang boleh kita lihat lah untuk kita terlihat yang boleh kita ambil kira lah untuk kita bagi keputusan, untuk kita bagi cadangan bank mana yang kita perlu pilih. Di sini cikgu beritahu satu, kita boleh lihat juga dari segi ansuran bulanan dia. Ansuran bulanan dia yang mana bank B dia memberikan ansuran bulanan yang lebih rendah berbanding maafkan cikgu, bank A dia memberikan ansuran bulanan yang lebih rendah iaitu RM522.30 berbanding dengan bank B yang mana ansuran bulanan dia RM722.22. Sedikit tinggilah berbanding bank A. Jadi kemukakan cadangan, okey. Jadi situ kita dapat lihat cadangan bank A lah, harus memilih bank A. Dia boleh juga pilih bank B. Kemukakan cadangan yang bersesuaian lah. Berdasarkan berdasarkan situasi-situasi, berdasarkan maklumat-maklumat yang dia beri ni. Okey. Okey. Itu untuk bahagian menyelesaikan masalah yang melibatkan pinjaman. Okey. Okey, untuk bahagian menyelesaikan masalah yang melibatkan pinjaman. Okey, kita bergerak kepada slide yang seterusnya. Kita masuk kepada bahagian kesimpulan. Okey, kita sudah sampai kepada bahagian kesimpulan. Okey, apa yang sudah kita belajar pada hari ini? Yang pertama tadi, kita sudah belajar tentang kita selesaikan masalah berkaitan penggunaan kad kredit. Kita selesaikan masalah yang berkaitan penggunaan kad kredit. Okey. Macam mana kita kira-kira tadi semua kan? Okey. Lepas tu kita tengok yang kita belajar tadi jenis-jenis faedah lah. Yang mana dia ada dua iaitu faedah sama rata dan faedah atas baki. Faedah sama rata yang mana dia tetaplah. Faedah dia tetap. Faedah dia tetap setiap bulan. Manakala faedah atas baki ni dia bergantung kepada jumlah baki
pinjaman tu lah pada bulan pada pada bulan tersebut. Okey. Lepas tu kita juga tadi ada belajar macam mana kira jumlah bayaran balik pinjaman. Juga kita ada belajar tentang kira bayaran ansuran. Jumlah bayaran balik. Okey. Kita ada belajar rumus dia A sama dengan P tambah P R T. Jumlah bayar ansuran tadi macam mana kita cari? Kita bahagikan jumlah pinjaman. Jumlah pinjaman kita bahagikan dengan bilangan bulan dia, tempoh bayaran dia dalam bulan. Dalam bulan. Ini jumlah pinjaman tu. Okey. Jumlah pinjaman ataupun baki pinjaman lah. Okey. Mana-mana yang berdasarkan situasi yang dia berilah. Kita letakkan dia berdasarkan situasi yang dia beri ataupun berdasarkan jumlah yang dia beri. Okey, dan yang terakhir tadi kita belajar tentang macam mana mau selesaikan masalah yang melibatkan pinjaman. Okey. Setakat ni semua okey kan? Kalau ada apa masalah boleh terus tanya cikgu lah. Okay. Cikgu ada berikan kerja rumah untuk kamu. Kerja rumah dalam buku teks Mahir Diri muka surat 82 Mahir Diri buat nombor 5, nombor 6 dan nombor 10. Nombor 5, nombor 6 dan nombor 10. Kalau sudah siap bolehlah hantar dengan cikgu. Okey, rasanya itu saja untuk kelas kita pada hari ini. Kalau kamu ada apa-apa persoalan lah berkaitan dengan apa yang sudah kita belajar tadi, ataupun persoalan-persoalan lain lah, boleh hubungi cikgu, boleh PM cikgu di WhatsApp. WhatsApp lah. Rasanya itu saja. Sekian, terima kasih.